Konsep dan ideologi dualisme. Jadi apa itu dualisme? Jadi, mari kita huraikan konsep dan ideologi dualisme. Dualisme merupakan pandangan atau sistem falsafah yang menjelaskan semua fenomena realiti yang mengandungi dua elemen tidak terpisah. Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, dualisme membawa masuk kepada fahaman yang berdasarkan dua prinsip yang saling bertentangan seperti kebaikan dan juga kejahatan. Pendidikan merupakan sesuatu perkara yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Tanpa pendidikan, kita tidak dapat membaca, menulis maupun memberikan idea yang benar terhadap sesuatu keadaan. Permasalahannya ialah apabila tamadun manusia mula berkembang, tradisi keilmuan mula terpisah kepada dua, menyebabkan pengasingan konsep ilmu duniawi dan juga ukrawi. Inilah yang dinamakan dengan dualisme dalam sistem pendidikan. Dualisme dalam pendidikan sudah diterapkan oleh semua negara umat Islam di dunia ini pada zaman modernisasi ini. Assalamualaikum, saya Harisaki BI dari kelas 2. Saya akan menerangkan tentang faktor kelahiran dan tokoh dualisme. Dualisme telah ada sejak zaman Plato, iaitu pada 427 hingga 347 sebelum Masehi. Istilah dualisme secara umum digunakan oleh Thomas Hart yang memperkenalkan istilah ini pada sekitar tahun 1700 untuk menunjukkan pada konflik antara baik dan jahat, iaitu antara Omzat dan Ahriman dalam Zoroastrianisme, iaitu kepercayaan masyarakat Iran kuno yang secara penuh terbentuk pada abad ke-7 sebelum Masehi. Christian Wolff, seorang filosof monis yang kemudian menerapkan istilah tersebut secara rasmi untuk menunjukkan penentangan metafisis antara fikiran dan material. Istilah dualisme semenjak itu menjadi terminologi filsafat dan diterapkan pada banyak penentangan dalam agama, metafizik dan epistemologi. Bukan hanya Wolff, René Descartes iaitu juga berpendapat mengenai dualisme, bahawasanya pemikiran adalah bahan non-fizik, iaitu bukan fizik. Descartes adalah seseorang yang pertama kali mengubah suai dualisme dan mengenal pasti dengan jelas pemikiran dengan kesedaran dan membezakannya dengan otak sebagai tempat kecerdasan. Baginya, yang nyata itu adalah akal sebagai bahan yang berfikir dan material sebagai bahan yang memenuhi ruang. Dengan demikian, memang secara ideologi diciptakan adanya dualisme pendidikan, iaitu sekolah umum yang memperoleh sokongan pemerintah dan menjadi tanggungjawab Kementerian Pendidikan Nasional, dan madrasah, sekolah pondok, sekolah yang kurang mendapat perhatian dan menjadi tanggungjawab Kementerian Agama. Berkembangnya peradaban manusia telah mengubah pola kehidupan manusia, termasuk di dalam pendidikan. Munculnya pendidikan moden bererti pendidikan sekolah yang menyamakan cara pengajaran ilmu agama dan ilmu bukan agama. Dengan kata lain, pengetahuan itu sangat skeptik, sehingga tujuan pendidikan tidak dapat secara harmoni
menyeimbangkan antara intelek, emosi, jasmani dan rohani. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilyas bin Abdul Rahim akan membincangkan mengenai penyebaran dan cabaran dualisme dalam pendidikan di Malaysia. Sebelum itu, masih tidak terlambat untuk saya mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri kepada penonton semua. Maaf zahir dan batin. Baiklah, saya mulakan dengan cara penyebaran dualisme di Malaysia. Dualisme pendidikan ini bermula sebab zaman atuk pada atuk kita, penjajah-penjajah barat seperti Portugis, Belanda dan British menjajah negara kita. Masa tu dipanggil Tanah Melayu lah. Sebelum penjajah-penjajah ni datang, sistem pendidikan Islam lah yang satu-satunya sistem pendidikan dekat Tanah Melayu. Masjid-masjid, madrasah dan sekolah pondok sebagai pusat penyebaran pendidikan. Tetapi masa penjajah British ni datang dulu, British ni sempat menubuhkan institusi pendidikan pertama barat di Tanah Melayu, iaitu Pendidikan Free School pada tahun 1816. Walau bagaimanapun, British tidak berjaya mematahkan sistem pendidikan Islam, maka terjadilah dualisme dalam pendidikan di Malaysia sehingga hari ini. Seterusnya, saya nak bercerita mengenai cabaran dualisme dalam pendidikan pula. Okey. Pertama sekali, cabaran yang Malaysia hadapi ini, dualisme ni terlalu bersifat fizikal dan mekanikal. Contohnya lah kan, kita dapat melihat masyarakat Malaysia ni terlalu fokus untuk bersikap profesionalisme, iaitu pakar dalam seluruh bidang untuk kerja mereka je. Yang kedua, cabarannya ialah untuk memperkasakan sistem pendidikan Islam yang kini semakin luntur dan tidak diminati oleh masyarakat Malaysia. Contohnya, masyarakat Malaysia ataupun kita boleh klasifikasikan sebagai orang Asia terlalu mengagungkan orang berkulit putih. Sebab itulah masyarakat Malaysia ni berminat untuk mempelajari sistem pendidikan barat dengan mengurangkan fokus untuk mempelajari sistem pendidikan Islam. Walaupun masyarakat Malaysia ni dah lama tahu sistem pendidikan barat ni hanya berteraskan pada aspek manusia kepada manusia. Akhir sekali, cabaran dualisme dalam pendidikan yang saya nampak adalah pemisahan antara pengetahuan hukum dan perkembangan moden sains barat. Contohnya, ulama Islam tak boleh nak hubung-kait hukum Islam dengan perkembangan moden sains barat sebab kedua-dua sistem ini tidak sama. Ulama tersebut tidak boleh kaitkan hukum Islam dengan sistem barat yang bersebelah pada duniawi sahaja. Semoga ilmu ini bermanfaat. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iqbal Alif dan sekarang saya akan menerangkan kesan dualisme kepada negara dari segi pendidikan. Okey, kesan dualisme ni kepada negara, dia akan berikan dua impak, iaitu impak positif dan impak negatif, iaitu kelebihan dan kekurangan lah. So kita akan pergi kepada kelebihan dulu. Untuk kelebihan dia, kita tahu dualisme ni kita fokus iaitu perbandingan antara dua sistem pembelajaran atau untuk tajuk ni kita target kepada pendidikan lah, pembelajaran. So untuk negara, so dia jelas dia akan memastikan suatu ilmu tu kita akan kuasai dengan betul-betul sebab kita dah fokus dekat satu bidang saja kan. So sebab kesan dualisme ni, so contoh kos yang kita ambil tu kita akan fokus dekat situ saja sebab kita sudah mempraktikkan dualisme ni terhadap negara kan. So tu impak dia. So kita tak akan mencampur dua sistem dalam satu masa. So dengan itu dia akan menjaminlah kemantapan ilmu seseorang tu terhadap ilmu yang difokus tu, terhadap bidang yang difokus. So itu kelebihan dia lah untuk kesan dualisme terhadap negara. Untuk kekurangan dia, kita tahu kalau dah ada dualisme dalam negara ni, so dia akan ada dua pihak. So secara tidak langsung dia akan menimbulkan persaingan antara dua pihak tu lah. So dia tidak baik lah untuk negara. So disebabkan dualisme ni lah, dia akan menyebabkan konflik pemikiran yang tidak selari, malah dia bertentangan dengan ajaran Islam. So tu kelemahan dualisme terhadap negara lah, dari segi sistem pendidikan. So kalau kita tengok keseluruhan dalam negara ni, dia akan ada kelebihan dia dengan kekurangan dia. So kita boleh tengok dari segi dua arah lah. Tapi keseluruhannya lagi, dualisme ni dia lebih membawa kepada kesan negatif lah daripada positif terhadap negara.
Okay, so next kita akan pergi pada kesan terhadap institusi. So kesan terhadap institusi ni dia adalah pengumbalan. Dia adalah pengumbalan yang baru lah. Dia adalah macam mana cakap, sistem baru daripada segi kurikulum, tak kisah daripada sekolah rendah, sekolah menengah ataupun peringkat pendidikan tinggi lah. Contohnya satu kita belajar dekat U, so kita akan ada contoh dalam UiTM kan, kita akan wajib ambil CTU. So disebabkan dualism ni, so setengah kos je boleh ambil CTU ni, walaupun kita tahu CTU ni ada subjek terasan yang semua di asas-asas basic agama. So kita perlulah benda tu. So sebab dualism ni, benda tu tidak diperlukan untuk semua. So dia tu akan efek kepada institusi lah. So bukan sahaja pelajar, malah semua peringkat-peringkat atasan untuk urus benda-benda macam ni kan, nak asingkan siapa yang perlu, siapa yang tak perlu. Contoh itu kesan lah terhadap institusi. Dia akan mengubah sistem pelajaran subjek terhadap seseorang pelajar based on course masing-masing. So selain itu kita boleh tengok juga contoh subjek tu, contoh course tu, dia boleh ambil subjek-subjek teras course tu je. Macam contoh kita ambil banking, contoh kita tak boleh belajar selain daripada banking. Tu masuk dualism lah. Kita tak boleh belajar CTU, agama-agama sikit. So kita akan fokus kepada banking saja. So tu tak elok lah. Tu kesan dia tak ada institusi lah. Sedangkan kita tahu yang CTU ni adalah satu subjek agama, basic agama untuk semua belajar. So kita perlu lah benda tu. So kita tak boleh bagi dekat setengah pelajar je, setengah kos je. Melainkan pelajar tu non-Muslim ke, tu boleh lah. Bukan kita terus pada semua satu kos tu. Contoh kita kena ambil kos agama lu baru ambil CTU. Tak boleh macam tu. So itulah kesan dualism terhadap institusi. So overall terhadap dualism ni, dia memberi impak yang besar, kesan terbesar terhadap kita punya environment kan, terutama dalam sistem pendidikan kan. Sebab lagi kita sebagai orang Islam, kita perlu belajar ilmu basic agama kan. Walaupun kita ambil kos yang bertentangan dengan agama ke apa, cuma bukan bertentangan, contohnya kos yang tak ada kaitan pun dengan agama tu, tapi kita perlu juga belajar benda tu. So sebabkan dualism ni, dia akan mengasingkan kita daripada benda tu. Sedangkan tu ilmu yang patut kita tahu. So kesan dualism terhadap sistem pendidikan lah. So dia ada kelebihan dia, ada kekurangan dia. So dia lebih kepada negatif lah. So kita kena ambil berat lah tentang benda ni. Kita kena lawan lah. Kita kena tahu apa benda yang kita perlu, apa benda yang kita tak perlu. Okay? Itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ashley Syamursyid binti Munir dan saya ingin menyampaikan tentang kesan-kesan dualism kepada masyarakat dan individu. Dualism telah memberikan banyak kesan negatif kepada masyarakat di Malaysia, terutamanya dalam sistem pendidikan. Sekolah-sekolah yang memperkenalkan pendidikan agama akan melahirkan para ulama yang tidak mempunyai ilmu moden. Manakala sekolah-sekolah moden pula akan melahirkan ahli-ahli yang mahir dalam pelbagai bidang tetapi mempunyai sedikit dalam ilmu pengetahuan agama Islam. Selain itu, dualism juga telah memberikan kesan kepada cendekiawan dan ilmuwan. Kedua-dua golongan ini yang lahir daripada dua sistem pendidikan ini akan menimbulkan persaingan antara satu sama lain. Persaingan yang timbul ini bukanlah persaingan sihat, tetapi persaingan yang ingin menjatuhkan antara satu sama yang lain walaupun sesama Islam. Akhir sekali, kesan daripada dualism juga telah mewujudkan masyarakat yang tidak mempunyai agama ataupun etis. Ini kerana pengasingan antara pendidikan dengan aspek-aspek ketuhanan. Oleh kerana itu, masyarakat mula berfikir mengikut logik akal mereka dan tidak mengenali Tuhan mereka. Kalau kita beralih kepada kesan dualism kepada individu, antara kesan yang kentara kita melihat ialah kerapuhan jati diri seseorang macam itu. Sebagai contoh, kita lihat daripada sudut cerita dewasa ini, penerbitan majalah ataupun akhbar hiburan yang langsung tidak mengambil berat tentang kesensitifan lunas agama, bahkan ia langsung tidak menampakkan kecenderungan untuk mengukuhkan nilai ataupun peradaban yang sekian longgar ini, malah tambah mengoyahkan dengan memaparkan gambar-gambar yang menunjuk mata, budaya berpasangan serta pergaulan bebas. Selain itu, dualism juga telah menjurus kepada pendidikan agama sahaja ataupun difokus kepada pendidikan umum. Kedua-dua pendidikan ini tidak disatupadukan sama sekali. Akibat daripada ketidakseimbangan pendidikan tersebut, mereka yang mahir dalam pengetahuan agama akan mahir dalam hukum hakam, fardu kifayah, fardu ain, muamalat tanpa menitik beratkan tentang kepentingannya pendidikan umum sebagai pengetahuan tambahan.
Manakala mereka yang mempelajari dalam bidang umum seperti sains, matematik, perubatan dan sebagainya, mereka mahir dalam kemahiran bidang tertentu sahaja tanpa dicampurkan dengan ajaran agama iaitu Islam yang syumul dan kamil. Assalamualaikum. Pada hari ini saya akan berkongsi tentang kaedah-kaedah untuk menyelesaikan masalah dualisme dalam pendidikan di Malaysia. Seperti mana yang kita boleh lihat, dualisme dalam pendidikan ini ia menghasilkan suatu kesan yang negatif bagi umat Islam. Contohnya kita boleh lihat sistem pendidikan zaman sekarang, kita gagal untuk memperlihatkan kesepaduan dengan ilmu Islam. Jadi antara langkah yang boleh diambil untuk menyelesaikan masalah dualisme dalam pendidikan di Malaysia ini, yang pertamanya ialah pendidikan bersepadu. Pendidikan bersepadu merupakan salah satu pendekatan yang perlu diambil untuk menyelesaikan isu dualisme dalam pendidikan. Ia merujuk kepada pendekatan yang seimbang dan relevan. Pendidikan bersepadu ini penting untuk melahirkan generasi yang mampu melaksanakan peranan sebagai pemimpin dan mampu untuk menyelesaikan atau berhadapan dengan cabaran-cabaran yang akan mendatang. Antara prinsip-prinsip pendidikan bersepadu adalah seperti pengenalan kepada penciptaan manusia. Sebagai contoh, mengapa diciptakan sebaik-baik kejadian, diberi akal fikiran. Yang kedua, kita boleh menggunakan langkah-langkah yang terdapat dalam Islamisasi ilmu pengetahuan. Antara langkahnya, yang pertama ialah setiap mata pelajaran yang dipelajari mestilah dilihat dari kacamata Islam, di mana Al-Quran dan As-Sunnah dijadikan sebagai panduan. Yang kedua, segala kurikulum yang dijalankan mestilah mempunyai hubung kait secara langsung dengan falsafah pendidikan Islam, seperti usaha berterusan untuk menyampaikan ilmu, kemahiran dan penghayatan Islam berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah bagi membentuk sikap, kemahiran, kepribadian dan pandangan hidup sebagai hamba Allah yang mempunyai tanggungjawab untuk membangun diri, masyarakat, alam sekitar dan negara ke arah mencapai kebaikan di dunia dan kesejahteraan di akhirat. Dan langkah yang ketiga ialah hendaklah dipastikan segala ilmu pengetahuan, mata pelajaran dan kursus yang ditawarkan bebas daripada anasir-anasir barat, fahaman sekular yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Sebagai kesimpulan, pendidikan yang berasaskan dualisme merupakan satu malapetaka buat umat yang mengharapkan suatu corak kemasyarakatan yang baik dan berakhlak. Pendidikan yang digabungkan antara akal yang dipandukan oleh wahyu dan sunnah, iaitu Al-Quran dan sunnah, mampu melahirkan satu kelompok masyarakat yang saling hormat menghormati dengan persekitaran yang selamat. Selain itu, kita dapat lihat dualisme pendidikan ini ia mampu untuk membentuk satu tamadun yang songsang dari fitrah kejadian manusia. Ini kerana dualisme pendidikan itu berbentuk material dan mengenepikan sama sekali hal-hal berkaitan dengan pembangunan insan. Apalah artinya sebuah kemajuan atau kehebatan tamadun sesuatu bangsa di dalam masa yang sama menjerukkan hati ahli masyarakat. Dan yang terakhir sekali, dualisme juga melahirkan satu kemungkinan masyarakat atau negara yang diterajui oleh pemimpin yang berfikiran sekular, walaupun mereka ni mempunyai asas-asas dalam pengetahuan Islam. Ini kerana mereka menolak adanya kaitan antara agama dengan hal-hal yang berkaitan pemerintahan, contohnya seperti politik. Dan itu
Sekian, terima kasih.